peranan etika dan peradaban mendukung tanggungjawab sosial. Pengenalan peranan etika dan peradaban mendukung tanggungjawab sosial. 1. Peranan individu dalam tanggungjawab terhadap lingkungan sosial. Ini bagi membentuk individu yang bertanggungjawab dan berintegriti. Aspek etika harus diberatkan. Hal ini kerana dalam konten ni, ianya secara tidak langsung akan memberi kesan kepada persekitaran sosial seorang tu. 2. Sejarah menunjukkan bahawa nilai-nilai sosial yang merosot dapat mengakibatkan kejatuhan tamadun. Ni sejarah menunjuk bahawa sebuah organisasi juga boleh hancur kerana berpunca dari sikap yang tidak bertitik beratkan nilai-nilai etika dan tanggungjawab sosial. Sebagai contoh, di dalam sebuah organisasi terdapat persaingan yang kurang sihat di antara individu dengan sesama mereka yang lain. Secara tidak langsung ia akan menimbulkan rasa kurang bersyukur dengan setiap apa yang mereka miliki, dan sekaligus dari situlah mereka akan kehilangan adab dan etika semata-mata untuk mendapat tempat pertama dalam konten persaingan tersebut. 3. Pada zaman moden, revolusi industri memunculkan isu ekonomi dan sosial, termasuk penindasan pekerja. Ketika industri barat mula berkembang, mereka mula berpolitik dalam isu yang berkait dengan isu ekonomi, perniagaan dan bertembung ideologi kapitalis dan sosialisme. 4. Pada tahun 1950-an, perusahaan besar menyedari pentingnya organisasi perniagaan perlu diasaskan dengan lebih cekap. Pada abad ke-20, majikan mula sedar mereka kehilangan produktiviti pekerja sebab masalah kesihatan, kemalangan di tempat kerja dan isu peribadi. Majikan memandang enteng akan perkara tersebut kerana mereka hanya mementingkan keuntungan je. 5. Tanggungjawab sosial adalah satu usaha manusia menggunakan pelbagai sumber membangun, menyelesaikan masalah sosial dan mencapai tujuan sosial. Ini menunjukkan kematangan peradaban dan etika untuk kita semua serta keinginan untuk bekerjasama untuk mewujudkan masa depan yang lebih baik untuk semua. Definisi tanggungjawab sosial. 1. Mengakui bahawa pilihan atau pembuatan keputusan dan tingkah laku seseorang memberi kesan kepada alam persekitaran di mana ia tinggal. 2. Keputusan yang diambil sebagai individu, pekerja, majikan, rakyat, profesional dan ahli politik memberi impak kepada persekitaran sosial dan fizikal. 3. Tanggungjawab sosial sebahagian daripada etika kerana individu bertanggungjawab untuk memenuhi tugas kewarganegaraan mereka. 4. Individu sebagai warga yang bertanggungjawab serta mengutamakan kepentingan masyarakat atau warga negaranya. 5. Secara global, manusia juga mempunyai tanggungjawab ke atas kesejahteraan sosial bagi seluruh penduduk dunia. 6. Keseimbangan antara peranan warga negara dan warga global menyumbang kepada pertumbuhan ekonomi, pemeliharaan kebajikan masyarakat yang adil dan pemeliharaan alam sekitar yang mampan. Tanggungjawab sosial terbahagi kepada 4. Pertama, tanggungjawab sosial terhadap rakyat. Kedua, tanggungjawab sosial terhadap profesional. Ketiga, tanggungjawab sosial terhadap organisasi atau korporat. Keempat, tanggungjawab sosial terhadap alam sekitar. Hai semua, nama saya Suganti. Hari ini kita akan melihat dalam tanggungjawab sosial sebagai rakyat, iaitu ahli masyarakat terdapat dua jenis. Pertama, tanggungjawab sosial terhadap diri sendiri, iaitu ejen moral. Kedua, tanggungjawab sosial terhadap manusia lain. Tanggungjawab sosial terhadap diri sendiri, sebagai hamba Allah, kita harus patuh kepadanya seperti menunaikan ibadat solat setiap hari. Sebagai khalifah, kita bertanggungjawab untuk menjaga alam sekitar dan menjadikan dunia tempat yang lebih baik. Mengawal emosi dan tindakan untuk patuh kepada Allah adalah satu cara untuk memberi kebaikan kepada diri sendiri. Dan penting bagi kita untuk memahami siapakah kita, mengapa kita ada dan tugas kita dalam memperbaiki dunia. Akhirnya, etika yang baik seperti jujur dan adil adalah penting dalam hidup kita.
Seterusnya, tanggungjawab sosial terhadap manusia lain. Pertama, manusia secara semula jadi bersifat sosial dan bergantung pada interaksi dengan sesama manusia. Kedua, kebaikan individu dapat dilihat melalui perbuatan baik seperti membantu jiran yang memerlukan. Selain itu, manusia juga membentuk komuniti untuk memenuhi pelbagai keperluan seperti makanan, tempat tinggal dan pendidikan. Kerjasama juga dalam masyarakat adalah penting untuk mencapai kebaikan dan mengelakkan perbuatan jahat. Selain itu, tanggungjawab sosial termasuk menyokong yang baik dan menentang yang jahat dalam masyarakat. Jika kita melihat perilaku yang tidak baik, kita perlu melaporkannya kepada pihak berkuasa seperti melaporkan penyalahgunaan kuasa. Akhirnya, memberi sumbangan kepada yang memerlukan dan menjadi dermawan adalah cara penting untuk membantu masyarakat. Seterusnya adalah tanggungjawab profesional. Profesional adalah seseorang yang berilmu pengetahuan yang tinggi, yang sentiasa melaksanakan latihan yang secara berterusan seperti melakukan kajian-kajian baru. Perkhidmatan mereka juga adalah penting kepada masyarakat. Contohnya seperti doktor, guru-guru, pensyarah-pensyarah dan sebagainya. Dengan siapakah golongan profesional ini bertanggungjawab? Antaranya adalah bertanggungjawab kepada syarikat di mana mereka bekerja. Yang kedua adalah bertanggungjawab kepada individu-individu di sekeliling mereka seperti jiran-jiran mereka. Yang ketiga adalah kelab ataupun persatuan yang mereka terlibat. Keempat, masyarakat umum. Kelima, stakeholder ataupun pihak ketiga ataupun pemegang taruh. Dan yang terakhir adalah kepada negara mereka sendiri. Apakah tanggungjawab mereka? Tanggungjawab mereka adalah melaksanakan kerja yang dengan berkualiti tinggi mengikut piawaian sebagai seorang yang profesional. Ini melibatkan seperti pembangunan kemahiran dan pengetahuan untuk melaksanakan kerja dengan baik. Yang kedua adalah beretika tinggi dalam semua aspek kerjanya, termasuklah menjauhi konflik kepentingan serta merahsiakan maklumat dan mengelakkan daripada melakukan salah tingkah laku yang tidak beretika. Yang ketiga ialah terus melaksanakan ataupun mengembangkan lagi pengetahuan dan kemahiran mereka untuk kekal relevan dalam industri mereka, seperti penglibatan dalam latihan kursus-kursus atau pembangunan profesional yang lain. Yang keempat adalah berkolaborasi dengan rakan sekerja dalam menyumbang apa-apa kejayaan secara bersama, contohnya seperti dalam syarikat mereka ataupun bersama masyarakat. Yang kelima adalah mengambil inisiatif sosial yang diuruskan oleh syarikat atau mengambil inisiatif sendiri dalam program-program CSR seperti memberi bantuan kepada golongan-golongan miskin ataupun golongan-golongan yang terlibat dengan bencana alam. Dan yang terakhir adalah memastikan persekitaran tempat kerja mereka sentiasa berada dalam keadaan selamat dan sihat dan melaksanakan pemahaman dan peraturan yang berkuat kuasa di tempat mereka. Terima kasih Encik Hairunizar. Saya Suzana binti Ali akan meneruskan tanggungjawab sosial terhadap profesional iaitu pekerja dalam topik etika kerja dalam peradaban Islam. Etika kerja dalam peradaban Islam menekankan kerjasama dalam organisasi pemuafakatan atau syura yang dipandang sebagai cara mengatasi masalah dan pengukuhan organisasi. Hubungan sosial di tempat kerja digalakkan untuk memenuhi keperluan seseorang dan membentuk keseimbangan dalam kehidupan individu dan sosial. Di antara nilai-nilai etika kerja Islam yang penting ialah meletakkan nilai dan norma organisasi yang selari dengan nilai dan norma yang dianjurkan Islam, seperti nilai kesungguhan, ketekunan, ketelitian, yakni itqan, kekeluargaan, kasih sayang, muafakat dan kebajikan yang diamalkan dalam kerangka ketakwaan kepada Allah. Etika kerja Islam dibina berteraskan 4 konsep utama, iaitu usaha, persaingan, ketelusan dan moral perilaku bertanggungjawab.
Islam menyeru penganutnya supaya sentiasa bersungguh-sungguh dalam melaksanakan sesuatu pekerjaan kerana Allah sentiasa melihat setiap pekerjaan yang dilakukan sebagaimana firman-Nya dalam surah At-Taubah ayat 9 yang bermaksud, dan katakanlah wahai Muhammad, beramallah kamu akan segala yang diperintahkan, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang yang beriman akan melihat apa yang kamu kerjakan dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui perkara-perkara yang gaib dan yang nyata. Kemudian ia akan menerangkan kepada kamu apa yang kamu telah kerjakan. Terdapat 7 nilai etika kerja Islam. Yang pertama ialah ketekunan. Pekerja hendaklah sentiasa berusaha dan membawa semangat yang tekun untuk bekerja selain memberi fokus dan peka terhadap kerja dan tugasan yang diberikan. Yang kedua ialah kesungguhan. Pekerja perlu bekerja tanpa mengira masa dan menjalankan tugas serta peranan dengan penuh dedikasi. Yang ketiga, kasih sayang. Sentiasalah membantu rakan sekerja yang memerlukan bantuan dan saling bekerjasama dalam berpasukan serta menyayangi organisasi sebagai tempat sumber rezeki. Yang keempat, muafakat. Muafakat membawa berkat merupakan slogan yang harus dipegang oleh semua rakyat Malaysia. Ia dapat mengeratkan lagi perpaduan sesama manusia yang sekian lama telah terjalin. Yang kelima, kebajikan. Pekerja seharusnya menjalankan kerja tambahan tanpa mengharapkan sebarang pembalasan serta bertimbang rasa dan bertolak ansur dalam satu pasukan kerja. Yang keenam, kekeluargaan. Terdapat 9 nilai kekeluargaan yang disebut di dalam Al-Quranul Karim. Nilai iman, amanah adalah syura, sabar, ihsan, ifah, ta'wul wa takaful dan mawaddah wa rahmah. Dan yang terakhir ialah ketelitian. Kita seharusnya melaksanakan kerja dengan teratur, bertanggungjawab dan teliti kerana ia akan dapat melahirkan pekerja dan masyarakat yang peka dan teliti. Hai, Assalamualaikum. Seterusnya untuk tanggungjawab sosial terhadap organisasi atau korporat. Istilah tanggungjawab sosial korporat iaitu CSR merujuk kepada keperluan syarikat untuk mempertimbangkan bagaimana operasinya boleh menjejaskan masyarakat dan alam sekitar serta mengurangkan sebarang akibat yang tidak menguntungkan mereka. Kewajipan pengurusan sesebuah organisasi untuk membuat keputusan dan mengambil tindakan bagi membantu dalam kebajikan dan kebaikan kepada masyarakat dan juga organisasi mereka. Tanggungjawab sosial korporat ataupun CSR bermaksud komitmen sesebuah syarikat dan juga organisasi korporat terhadap keperluan sosial iaitu hak masyarakat, penjagaan alam sekitar, kebajikan para pekerja, hak-hak pengguna dan sebagainya. Tujuh teras utama dalam tanggungjawab sosial ialah 1. Tadbir urus organisasi. 2. Hak asasi manusia. 3. Amalan buruh. 4. Alam sekitar. 5. Amalan operasi yang adil. 6. Isu-isu pengguna. 7 dan yang terakhir ialah penglibatan dan pembangunan masyarakat. Sekian dari saya untuk tanggungjawab sosial terhadap organisasi atau korporat. Alam sekitar merupakan segala benda hidup dan bukan hidup yang wujud secara semula jadi di permukaan bumi atau sebahagian daripadanya. Alam sekitar juga boleh dipanggil flora dan fauna. Ekologi pula adalah cabang sains yang mengkaji habitat dan interaksi di antara benda hidup dengan alam sekitar. Manusia berperanan penting dalam menjaga ekosistem kerana ia adalah salah satu tanggungjawab sosial yang sangat penting untuk dilaksanakan. Jika kita melanggar hukum ekosistem semula jadi, ia akan mengakibatkan kemerosotan kesihatan manusia. Antara yang sering berlaku di negara kita, Malaysia, adalah pencemaran alam sekitar. Meskipun ia sudah memberi ancaman besar kepada rakyat, namun masih sukar ditangani oleh kerana kegagalan pelbagai pihak dalam melaksanakan tanggungjawab sosial ke atas alam sekitar. Antara pencemaran alam sekitar yang sering berlaku adalah pencemaran air dan udara. Pencemaran air yang berlaku adalah pencemaran sungai akibat pembuangan sisa-sisa kimia dari kilang ke sungai. Antara bahan kimia yang telah tercemar terdiri daripada gas acrylonitrile, xylena, metana dan toluena yang boleh menyebabkan sakit kepala, loya, pingsan dan sukar bernafas.
Ia boleh menghasilkan gas yang beracun selepas reaksi air dan udara ke atas bahan kimia tersebut. Sungai Kim Kim dan Sungai Johor adalah antara kawasan yang paling teruk tercemar dan kritikal di Malaysia. Ekoran pelaksanaan projek pembangunan secara pesat telah melumpuhkan keupayaan ekosistem di negara kita. Sungai kita tidak mampu untuk membekalkan air bersih, memproses kumbahan serta tidak dapat mengekalkan produktiviti. Terdapat 5 pengelasan sungai yang menunjukkan tahap kebersihan dan keselamatannya, iaitu pertama, kelas 1 di mana sungai ini adalah yang terbaik dan dalam keadaan yang semula jadi. Kelas 2A di mana sungai ini memerlukan rawatan konvensional. Kelas 2B iaitu sungai untuk rekreasi. Kelas 3 sungai yang memerlukan rawatan intensif. Kelas 4 sungai yang bertujuan untuk pengairan dan akhir sekali adalah sungai kelas 5 yang dikategorikan pencemaran paling teruk dan dianggap sungai hampir mati. Di Malaysia setakat ini 25 sungai iaitu 16 sungai di Johor, 5 di Lembah Kelang, 3 di Pulau Pinang dan 1 di Melaka dikategorikan sebagai kelas 5 iaitu pencemaran teruk. Kes yang berlaku di Sungai Kim Kim bukan sahaja setakat pencemaran air, malah ia merebak sehingga udara turut tercemar. Pencemaran udara seperti jerebu semakin membimbangkan ekoran daripada kes pembakaran tempatan yang semakin meluas, terutamanya pada musim kemarau. Keadaan ini sukar dibendung dan tidak terkawal kerana kerajaan kurang menguatkuasakan undang-undang berkaitan alam sekitar. Telah berlaku kehilangan nyawa sebanyak 4.2 juta kematian kerana pencemaran udara ambien, iaitu luar, 3.8 juta kematian kerana pendedahan isi rumah terhadap asap dari dapur dan bahan bakar kotor serta 91% penduduk dunia tinggal di tempat di mana kualiti udara melebihi had garis panduan WHO. Pelbagai dasar telah diwujudkan untuk membendung gejala ini daripada terus tidak terkawal. Antaranya ialah Dasar Alam Sekitar Negara 2002, Dasar Teknologi Hijau Negara 2009 dan Penilaian Impak Alam Sekitar EIA. Penilaian impak alam sekitar EIA adalah satu kaedah yang dibentuk bagi mengenal pasti dan meramal kesan negatif serta positif sesebuah projek pembangunan yang akan dijalankan terhadap persekitaran, kesihatan manusia, sosial dan ekonomi. Perancangan pembangunan perlu diteliti dan diperhalusi bagi memastikan kesan dan impak kepada alam sekitar ini adalah sangat minimal. Maka di sini Malaysia mewajibkan penilaian impak alam sekitar dilakukan, di mana ianya pendekatan yang menekankan aspek pengurusan alam sekitar secara menyeluruh bagi mengekalkan keseimbangan antara pembangunan dan kualiti alam sekitar di bawah aspek pengekalan, pemeliharaan dan pemuliharaan alam sekitar. Seterusnya, pihak swasta dan komuniti digalakkan mempunyai biru khusus dan menjalankan aktiviti gotong royong, penanaman pokok dan menggalakkan aktiviti kebun bandar. Pertama, di pihak organisasi bukan kerajaan dan badan-badan sukarela harus memainkan peranan sebagai mata dan telinga masyarakat bagi memastikan pihak swasta, orang awam dan kerajaan dapat menguruskan alam sekitar dengan baik. Mereka ni sebagai entiti menjadi barisan semak dan imbang selain menyumbang tenaga dalam mempromosikan kempen kesedaran alam sekitar. Di Malaysia ni ada banyak organisasi seperti Sahabat Alam Malaysia, Persatuan Aktiviti Alam Sekitar dan lain-lain yang membantu kerajaan untuk terus peka terhadap isu alam sekitar. Kedua, media cetak dan elektronik turut menyumbang ke arah peningkatan kesedaran orang ramai terhadap isu alam sekitar. Mereka ni memberi liputan meluas masalah alam sekitar. Contohnya Sungai Kim Kim yang berlaku pada tahun Mac 2019. Liputan ni sangat meluas dan ianya memberi kesedaran masyarakat tentang implikasi kesihatan yang serius sekiranya isu alam sekitar ni tidak ditangani dengan rasa penuh tanggungjawab. Dan yang ketiga, pembangunan teknologi maklumat juga membantu usaha kesedaran kepentingan menjaga alam sekitar dengan menyediakan platform seperti laman media sosial, laman web dan portal interaktif. Ini sebagai penyebaran maklumat kepada masyarakat. Orang ramai boleh berinteraksi dengan platform ini dengan lebih cepat. Dan yang paling penting, sebagai khalifah yang diamanahkan oleh Allah, kita harus tunduk dengan peraturan Allah bagi menghalang tercetusnya gangguan kepada keseimbangan alam sekitar. 7 nilai pegangan dalam menjaga alam sekitar yang membawa maksud iaitu keseimbangan, kesuburan, alam yang sihat dan tidak tercemar,
tidak mengeksploitasi alam secara berlebihan, saling mengasihi sesama makhluk, sentiasa berhati-hati dengan tindakan. Kerana Allah melihat tindakan kita dan yang akhirnya saling berusaha menjaga alam sekitar bersama-sama. Baik, terima kasih kepada rakan saya. Nama saya Nur Afza dan saya akan membentangkan subtopik mengenai penerapan dan konsep penghayatan nilai. Penghayatan nilai melibatkan refleksi yang mendalam dan kesedaran tentang bagaimana nilai-nilai etika yang mempengaruhi pandangan dan tingkah laku seseorang individu. Seseorang individu yang mengamalkan nilai seperti tolong-menolong atau kejujuran dalam kehidupan mereka dapat menjadikan contoh yang baik dalam penghayatan nilai. Terdapat juga program-program pendidikan dan sosial yang mungkin memupuk penghayatan nilai ini dan membuktikan kesan yang baik dalam membentuk individu yang beretika. Melalui kesedaran, pemahaman dan tindakan yang betul, individu ataupun seseorang manusia itu dapat membantu dan membina masyarakat yang lebih bermoral, harmonis serta bertanggungjawab pada masa yang akan datang. Yang menariknya di sini ialah nilai yang terdapat dalam diri seseorang manusia terbina melalui faktor dan situasi yang pelbagai dalam kehidupan seharian mereka. Ini dapat digambarkan melalui kelakuan, percakapan, pemikiran dan juga tingkah laku seseorang itu. Jadi di sini kita dapat simpulkan bahawa setiap penerapan dan penghayatan nilai adalah kunci untuk pembentukan diri dan etika yang lebih baik. Pada slide di sini saya sertakan mind map yang ringkas mengenai penerapan dan konsep penghayatan nilai. Secara keseluruhannya, setiap dari kita memainkan peranan yang penting dalam melaksanakan tanggungjawab sosial masing-masing. Keputusan yang diambil sebagai individu, pekerja, majikan, rakyat, bahkan ahli politik memberi impak kepada persekitaran di sekeliling kita. Tanggungjawab sosial adalah kerangka etika dan ketemadunan yang meletakkan semua pihak, baik organisasi atau individu, untuk bertindak bagi kepentingan masyarakat secara menyeluruh. Sehubungan itu, tanggungjawab sosial adalah satu kewajipan bagi individu untuk memelihara keseimbangan antara pekerjaan, ekonomi dan ekosistem. Setiap individu bertanggungjawab bagi memenuhi tugas kewarganegaraan dalam setiap pemikiran dan tindakan individu. Ia juga haruslah selari dalam memberi manfaat kepada seluruh masyarakat di sebuah negara. Individu sebagai warga yang bertanggungjawab perlu sentiasa mengutamakan kepentingan masyarakatnya atau negaranya. Hanya dengan cara ini, wujudnya keseimbangan antara peranan warga dan peranan negara dalam memastikan keharmonian sekaligus kesejahteraan sosial dapat dikekalkan. Dengan ini, jelaslah di sini tanggungjawab sosial ini akan berjaya direalisasikan jika setiap dari kita melaksanakan tanggungjawab sosial masing-masing. Sekian, terima kasih.